Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirha hifdzul qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Ya hadi ihdina ya hadi ihdina ya hadi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tathbit. Rabbi yassir wa la tu'assir karim rabbi zidni ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang bermaksud bahawasanya mereka yang beriman dan mereka yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, pertama kepada pengurusi masjid, pengurusi surau, tak lupa kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau, kampung Parit Kroma nak sebut gitu, Parit Raja Darat. Juga tak lupa kepada pegawai masjid, pegawai surau. Biasa masjid aja, surau dah lupa kita Pegawai surau, hadirin hadirat, ibu-ibu, anak-anak, abang-abang, adik kakak. Mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat keberkatan, rahmat, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama berkumpul, berhimpun pada malam ini, di mana masuknya awal Muharram atau dipanggil dengan nama 1 Muharram. Awal Muharram, 1 Muharram. 1 Muharram ni di mana bulan Muharram merupakan bulan mengikut takwim hijri, iaitu kalender hijrah, kalender Islam, kalender hijrah, di mana Muharram adalah bulan pertama menurut kalendernya lah, bulan pertama Islam. Bahkan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bermula pada 28 Safar. Mula hijrah baginda SAW pada Nabi hijrah tu keluar daripada rumah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, pada 28 Safar. Tahun yang ke-14. Tahun yang ke-14 selepas diutus menjadi Nabi dan Rasul. Tahun
selepas Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, tahun yang ke-14 tu adalah iaitu pada 28 Safar baginda sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah, keluar daripada rumah Abu Bakar. Kemudian keluar hijrah tu tak terus ke Madinah atau dengan nama Yathrib, tidak. Singgah di Gua Sur. Gua Sur. Singgah di Gua Sur. Di Gua Sur aja tempohnya selama 3 hari. Gua Sur tempohnya selama 3 hari. Kemudian baginda SAW melanjutkan balik untuk berhijrah bersama Saidina Abu Bakar sampai ke nama tempatnya Quba. Quba, di mana baginda SAW berada di Quba selama tempoh 4 hari dan berjaya mengasaskan masjid pertama di Quba. Baginda asaskan. Kemudian pada 12 Rabiul Awal barulah baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke Yathrib. Lalu Yathrib diubah dengan namanya Al-Madinah. Diubah dengan namanya Al-Madinah. Jadi daripada sudut peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ini, di mana peristiwa hijrah ni, tempoh hijrah ni tempoh masa yang lama. Bukan sekadar kita melihat perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, tetapi hijrah ini juga berkait dengan detik awal hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian detik hijrah, penghijrahan berlaku. Kemudian membina negara Islam yang pertama, dipanggil dengan nama Al-Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah dipanggil Al-Madinah. Di mana detik awal hijrah baginda SAW yang ramai di kalangan kita yang barangkali kurang membaca. Sirah ni kita kurang nak baca, orang kita. Jadi payah kita orang Islam ni nak cipta sejarah, sebab sirah dia tak baca. Saya petik kata-kata daripada seorang tokoh barat. Tokoh barat sebut dalam surau. Ingat tokoh Islam ni, tokoh barat disebutnya. Tapi tokoh barat yang pakar dalam bidang sejarah. Pakar dalam bidang sejarah, di mana dalam satu kitab Ususul Wa'yil Islam, Ususul Wa'yil Islami, karangan Syekh Nuhaid, di mana menjelaskan kata-kata yang dinukilkan oleh seorang tokoh barat yang namanya tulis Arab lah. Tulis Arab, saya tak baca dalam buku bahasa Inggeris dia. Kita baca buku Arab yang ulama nukilkan pandangan barat. Dia mengatakan pandangan barat ni namanya Franz Rosenthal. Franz Rosenthal, nama dia. Tak tahulah ikut ejaan dia macam mana. Saya ni bahasa Inggeris cukup fasih, alhamdulillah. Namanya Franz Rosenthal. Dia tulisan Arab lah, huruf fa, ra, alif, nun, zai. Franz agaknya gitulah. Franz Rosenthal. Dia mengatakan apa tentang sejarah Islam? Laqad kana ta'rikhan al-mustaqbal binafsil ma'na liwujudi tarikhi lil madi. Dia kata apa? Demi sesungguhnya menjadi tarikh sejarah di masa akan datang, masa mendatang, dengan sama maknanya wujudnya sejarah yang lalu. Maksudnya apa? Sejarah yang akan datang tercipta disebabkan sejarah yang lalu. Ni kata dia ni, tokoh barat dia kata. Kalau tak timbul sejarah lalu, maka sejarah akan datang, tarikh sejarahnya
Yang kita tengok hari ini dengan tamadun, walaupun tamadun kehebatan ini, dengan pembangunan dan sebagainya, termasuk di negara barat, Eropah dan sebagainya, kita tengok kemajuan yang mereka dapat, yang mereka kecapi, tidak lain dan tidak bukan kerana terbitnya sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu ini dengan maksudnya sejarah Islam, ketamadunan Islam. Madinah, perkataan Madinah ni barat ditukar je jadi moden. Tamadun daripada perkataan Madinah, maddana tamdinan, maknanya maddana, membina tamadun. Atau disebut dengan perkataan tamadun. Tamadun ni perkataan Arab juga. Lalu barat hari ini mewujudkan kemodenan, disebut moden ni daripada perkataan Arab yang asal. Maka sebenarnya kalau andai kata tak adanya sejarah kehebatan Islam, nescaya barat hari ini tak dapat mengecapi tamadun yang mereka ada hari ini. Itu dia. Tapi orang barat, tokoh-tokoh ni mereka mengambil buku-buku, karya-karya para alim ulama Islam. Mereka kaji, mereka selidik. Akhirnya mereka mengambil dari sudut material lah, untuk mereka memajukan wilayah mereka, negara mereka, tetapi mereka buang dari sudut spiritual. Namun ada nilai-nilai moral yang sedikit sebanyak mereka ambil. Antaranya pakar disebut psikologi, ilmu psikologi yang asalnya daripada orang Islam. Kerana orang yang pertama mengarang kitab ilmu nafs, ilmu psikologi, ilmu jiwa ni, yang namanya Al-Imam Ibnu Arabi At-Ta'i, seorang yang alim dalam bidang ilmu tasawuf, seorang sufi yang alim dalam bidang ilmu tasawuf. Dia mengarang kitab dipanggil dengan nama ilmu nafs, ilmu jiwa, psikologi. Barat cedok aja. Jadi adalah pakar-pakar psikologi hari ni. Sebenarnya psikologi asalnya secebis daripada ilmu tasawuf. Jadi kita alhamdulillah orang Islam ni nak psikologi apa lagi? Ilmu tasawuf. Barat ambil salah satu, berfikir secara positif. Dipanggil dengan nama husnuzan orang Islam ni. Positif. Maksudnya kalau ada apa perkara, jangan nampak negatif dulu. Fikir secara positif dulu. Dah puas dengan positif, baru kita tengok dari sudut negatifnya. Maka kalau kita tengok dari sudut kesan negatif dulu, baru kita cari positif, negatif akan mempengaruhi fikiran kita, maka payah nak selesai satu masalah. Maka tengok suatu perkara dari sudut positif dahulu. Ini cara dia lah. Ini kelebihan orang lelaki lah Allah Ta'ala kurniakan. Orang lelaki ni, suami ni, dia sifat positif dia tinggi berbanding kaum hawa perempuan. Marah yang perempuan ni dengar ni tak boleh panggil lagi ni. Tak boleh. Sebab apa kita tengok orang lelaki kalau ke warung mengeteh, orang kita kata ngeteh lah, kopi ke Milo ke dia minum, tapi dia mengeteh. Ni kelebihan orang lelaki. Orang lelaki ni payah nak cari orang lelaki tak suka mengeteh. Kebanyakannya mengeteh. Itu kelebihan dia. Tapi tak boleh kita nak halang habitat orang lelaki ni. Hobi dia suka mengeteh, tak boleh kita nak halang. Dah jiwa dia begitu. Orang lelaki ni, semangat dia. Bila dia duduk di meja tu, ingatlah wahai kaum hawa, secawan kopi dia boleh duduk 2-3 jam. Ni kelebihan orang lelaki. Perbincangannya orang lelaki, perbincangannya kebanyakan rata-rata orang lelaki ni dia tidak bincang hal-hal kecil-kecil, tidak bincang hal-hal besar antara bangsa. Besar dia bincang hal besar. Kecil remeh-temeh ni tak ada orang lelaki. Hal besar orang lelaki ni kelebihan yang ada pada orang lelaki. Bila ditanya apa disembangnya, sembang bola sepak antara bangsa. Real Madrid lah, Manchester United lah, itu dia bincangnya. Dunia ni antara bangsa. Liga tempatan dia tak main ni. Baru sekarang ni ada semangat apa,
luaskan kuasamu apa JDT baru sekarang ada semangat lah orang Johor nak. Tapi semangat orang lelaki ni ceritanya hal-hal yang besar, tetapi kelemahan orang lelaki kurang dalam hal-hal yang kecil. Sebab tu kadang kalau orang perempuan ni dia cerita masalah, macam-macam masalah, 10 perkara dia cerita, satu perkara pun orang lelaki tak ingat. Cerita bukan main, beginilah bang, tanya balik, ingat tak saya cerita tadi? Satu apa dia tak tahu. Ini kelebihan, kelebihan. Namun orang lelaki dan perempuan saling antara kekurangan satu sama lain, saling perkataan yang sedap nak guna, saling kita sempurna menyempurnakan. Daripada tak sempurna jadi sempurna, daripada tak lengkap jadi lengkap melengkapi. Perkataan sedap, payah nak cari, bukan ahli bahasa dan pustaka, bukan. Ni kita kata kalau ini belum cakap Jawa lagi, wong Jawa kabeh semua ni, boleh sikit-sikit lah. Jawa terkeluar landasan, nak buat macam mana naik rel kereta api dia tersangkut sikit terkeluar, itu dia panggil Jawa keluar daripada landasan, jadi bahasa dia tak tepat menurut pakar bahasa Jawa yang ada. Seperti kampung Parit Raja ni, lebih Parit Raja ni hebat sebab apa? Raja Parit kurma, apa kurma dia makan kecil aja kurma. Raja, Parit Raja dahsyat. Saya nak pergi ni Parit Raja. Parit Raja mana? Darat. Raja kat darat. Lagi. Raja darat jangan main-main, dia dekat darat. Dekat air tak apa, dia jauh laut. Dia darat. Dia. Ni kita kena faham. Jadi kita melihat hubungan sesama manusia yang Allah Taala sebut, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ila akhir ayat kata Allah, wahai manusia, bahawa kami ciptakan kamu di kalangan laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku kaum, berkabilah, supaya kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain. Itu antara hubungan lelaki perempuan. Kita ni orang Islam, orang tak Islam, warna kulit apa pun, warna bangsa apa pun, kaum apa pun, kita semua ada hubungan kemanusiaan antara satu sama lain, supaya kita dita'arafu, supaya kita saling kenal mengenali antara satu sama lain, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain, walaupun bukan sama agama, atas dasar kemanusiaan. Itu satu. Apatah lagi sama agama, atas agama yang satu, akidah yang sama. Ini mesti kita kena faham. Kita kena faham bahawasanya yang paling mulia, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia disebut kepada kita dalam satu riwayat hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ditanya, sahabat tanya, siapakah manusia yang paling mulia? Akramun nas, yang paling mulia. Lalu Nabi SAW menyebut atqahum, yang paling bertakwa di kalangan mereka, itu yang paling mulia. Sahabat tanya, bagi tahu bukan ini yang kami nak, bukan ini yang kami nak, bukan ini maksud kami nak. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa Yusuf, maka Nabi Yusuf bukan ini juga. Tahu Nabi Yusuf mulia. Lalu baginda SAW mengatakan, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, fa'an ma'adinil Arab yas'aluni, maka tentang nasab keturunan Arab yang engkau tanya kepadaku. Nasab keturunan. Ini mana-mana bangsa dia bangga dengan nasab keturunan dia. Bangsa Jawa, bangsa Banjar, orang Banjar, orang Bugis, apa saja. Dia bangga dia nasab keturunan Melayu mana kot, nasab keturunan. Maka dalam banyak-banyak nasab keturunan ini yang ditanya oleh
para sahabat yang paling mulia. Kata Nabi SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik mereka di zaman jahiliah, sebaik-baik mereka di zaman Islam apabila mereka faham. Kerana disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan, tak salah saya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tak salah, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riwayat Muslim, saya sedar. Riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma alimta annal islama yahdimu makana qablah wa annal hijrata tahdimu makana qablaha." Rawah Muslim. Kata Nabi SAW, amma alimta, ketahuilah, engkau tahu, annal islama, bahawasanya Islam, agama Islam itu yahdimu makana qablahu, meruntuhkan apa yang ada pada sebelumnya. Islam tu meruntuhkan apa yang ada pada sebelumnya. Apa yang Islam runtuhkan? Jahiliyah. Ini yang Islam runtuhkan, jahiliyah. Hari ini timbul abad 21 seterusnya. Di abad ini yang baru timbul, dipanggil dengan nama jahiliyah moden. Dipanggil apa? Jahiliyah moden. Jahiliyah moden ni bahaya. Timbul hari ni. Dia meresap terutama di kalangan umat Islam dari sudut pendidikan. Kalau pendidikannya tak ikut corak yang Allah Azza wa Jal tetapkan dengan corak Islam, nescaya selain itu akan menjadikan corakan jahiliyah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah, celupan Allah, corakan yang Allah Ta'ala corakkan Islam, dan tidak ada siapa pun yang lebih baik corakkan Islamnya. Wa nahnu lahu abidun, dan kami, padahal kami bagi Allah itu abidun, orang yang menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka hari ini kita kena kembali kepada corakan yang betul, corakan Islam hari ini. Maka nak corak Islam yang betul ini, sebagaimana sabda Nabi tadi, khiyaruhum fil Islam idza faquhu, sebaik-baik mereka di zaman Islam apabila mereka faham. Mesti faham. Maka macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam di sepanjang peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, nak kepada hijrah, baginda SAW dan para sahabat di masa di Mekah berhadapan dengan tentangan keras dari kaumnya sendiri, kaum Quraisy Mekah, yang tidak menerima kerana menganggap ajaran nenek moyang mereka itu adalah ajaran yang betul, padahal ajaran jahiliah. Mereka jadi jahiliah. Ada cuma sikit-sikit saki-baki ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ada sikit-sikit saki-baki. Kebanyakannya dah jadi jahiliah. Mereka mengerjakan haji juga, buat haji juga, tapi dahsyat sangat jahiliah. Mengerjakan haji, bertawaf dalam keadaan bertelanjang laki-laki satu sesi, sesi yang lain bertelanjang perempuan satu sesi, bertawaf. Bayangkanlah, kita pakai kain ihram okey lagi. Bayang kita nak pergi masjid, kalau suasana orang semua tak berpakaian, dia tengok dia punya, tak jadi apa. Jahiliah dahsyat. Hari ni alhamdulillah hari ni tak ada tahap macam tu. Tapi takut ke arah itu. Berpakaian juga, kasiat ariat, kata Nabi SAW, berpakaian tapi bertelanjang. Kerana apa? Pakainya ketat-ketat.
nampakkan bentuk. Ini orang perempuan khususnya kan. Orang lelaki pakai ketat-ketat, nampak bentuk, nak muntah rasa. Orang perempuan tak. Ataupun pakainya labuh, jarang-jarang pula. Nampak apa yang tersembunyi. Saja pula tu dinampakkan. Ke arah jahiliyah, kasiat, ariat, kata Nabi, berpakaian, bertelanjang. Na'udzubillah min zalik. Nak ke arah itu. Ini dahsyat jahiliyah. Bahkan mereka menentang sekeras-keras perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, habis-habisan. Para sahabat bersabar. Kalau peringkat awal tu rasa para sahabat nak memusnahkan patung-patung berhala dekat Kaabah keliling. Patung-patung berhala banyak, patut dimusnahkan. Syirik ini semua. Tetapi Nabi SAW mentarbiah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam membuang berhala-berhala dalam diri mereka dulu, hati mereka ni. Dibuang berhala tu dulu. Kemudian bila dah hijrah, dapat Madinah, negara pertama Islam, berlaku peperangan dengan dakwah baginda SAW. Sama ada peperangan antar utusan dan sebagainya. Akhirnya dapat menawan kembali Mekah. Pada masa itu barulah dimusnahkan patung-patung berhala yang zahir kita nampak. Mesti jiwanya jahiliyah itu dibuangkan. Tidak lain nak buang jahiliyah di jiwa itu, mestilah dengan kefahaman. Ini yang dididik. Kefahaman sangat penting. Sebab tu kita kena belajar, kena faqih dalam ilmu, kena belajar. Kena belajar, kena seronok belajar ni. Kena cari jalan nak tambah ilmu, baca sirah, baca kitab fiqh, tasawuf. Bergurulah maknanya kita. Cari ilmu. Jangan putus-putus kerana ini masa depan Islam. Kekuatan Islam. Kita lihat baru-baru ni berlaku tragedi pelajar tahfiz. Dibakar. Pelajar tahfiz ni dibakar. Dari sudut hukum kita dalam hadis jelas menyatakan pelajar tahfiz ni syahid lah. Sebab antara tanda mati syahid, mati terbakar, mati menuntut ilmu. Ini banyaklah kita nak cerita. Kita melihat apa yang kita rasa sedih sebenarnya ialah mereka ni, kita kata anak syurga lah, syahid. Orang syahid kan dapat syahid. Mak bapak ni ditarik satu Quran. Mereka ni pelajar tapi baca Quran pagi, petang, siang, malam baca Quran. Disebut dalam satu riwayat hadis di mana ibu bapa diberikan perhiasan. Ni dah bunyi nak azan dulu. Nak terus Terus tak boleh. Surau masjid saya tak boleh, kena azan juga. Jadi apa tadi tiba mana? Dah terlupa. Pelajar tahfiz tadi, pelajar tahfiz, kita tahu mereka ni syahid. Kita melihat mereka ni pagi, petang, siang, malam dengan Quran. Besok disebut dalam satu riwayat hadis yang panjang, ibu bapanya diberikan perhiasan, mahkota macam raja. Bapa raja, isteri permaisuri raja. Sebab apa? Kat dunia tak dapat nak cari raja. Cari keturunan Jawa, Banjar, tak kena. Bugis tu tak kena. Jadi macam mana nak raja, tak kena. Kita besok di hari akhirat besok jadi raja kita, jadi permaisuri raja kita. Sebab apa? Bila ditanya kenapa boleh dapat macam ni, diberitahu anak-anaknya yang menjadikan ibu bapanya begitu. Ni Allahu Akbar. Ni hebatnya. Kita tahu ini kehebatan. Tetapi apa yang menyedihkan hari ini, produk yang lain yang kita nampak di sudut negatifnya, di mana pendidikan hari ini tak mampu untuk melahirkan mereka-mereka yang faham agama. Sebab kita nak lahir pelajar tahfiz, wujud sekolah tahfiz. Lahir mereka yang alim, boleh baca kitab, wujudnya apa, pondok-pondok pesantren ke di Indonesia, universiti di Malaysia, di luar negara, di mana tempat. Kalau saya dulu di Mesir, orang yang hafaz Quran ni, budak-budak ni dia tak ada sekolah tahfiz sangat. Mak bapak bapaknya hafaz Quran, maka mak bapaknya yang ajar dia hafaz Quran. Jadi dia cari guru untuk tasmik Quran aja.
Hafaznya kat rumah. Ni dididik rumah yang begitu. Kita tengok di Mesir, tentera dia pun kata-kata hafaz Quran. Dididik dengan hafaz Quran, generasi hafaz Quran. Hari ni mak bapak tak berapa nak hafaz Quran. Baca Quran pun minta maaf lah. Kebanyakan masyarakat kita ni bukan sebab tak pandai baca, tapi tak belajar untuk pandai baca, ataupun tak rajin baca. Tu pun satu hal. Bila tak rajin baca, memang payah nak lancar Quran ni. Jadi macam mana nak didik anak ni jadi hafaz Quran tanpa hantar sekolah tahfiz? Cuma cari guru tapi boleh tasmikkan. Ustaz, tasmikkan anak saya tiap bulan, tiap minggu. Dia style di Mesir tu begitulah. Jadi macam mana nak lahirkan yang macam tu? Ini satu produk yang baik. Tapi hari ni kita tak nafi. Dari sudut pendidikan banyak hari ni perubahan yang terbaik macam-macam. Tapi kenapa boleh berlaku melahirkan anak-anak bangsa kita yang besok bakal nak pimpin kita, tapi keadaan yang sangat dahsyat kerana puncanya jahiliah. Puncanya apa? Jahiliah. Bila hilang kepahaman agama, hari ni kita melihat bukan disebabkan kebendaan. Mak bapak atau anak-anak kita belajar pandai tak pandai, yang pandai-pandai, yang tak pandai tak pandailah. Tapi dari sudut kewangan, dari sudut apa, kita tak nafi. Kalau dia pandai belajar tinggi, jadi jurutera ke, jadi doktor ke, memang lumayan ni. Tetapi tak cukup dengan itu. Kalau besok kita meninggal, anak kita tak mampu untuk mengimamkan jenazah kita, tak mampu nak mandikan jenazah kita, tak mampu nak bawa tahlil Yasin ke apa, tak mampu nak doakan kita, tak boleh. Sebab apa? Sebab jahiliah. Kita hari ni kena jaga bumi putera. Selain kita jaga tanah orang Islam, kita juga kena jaga agama orang Islam. Sebab mulia satu bangsa tu agama, baru Allah Ta'ala beri kemuliaan. Azzanallahu bil Islam fala nubali bimaqalatin nas. Kami mulia dengan Islam, dan kami tak peduli apa yang orang kata pada kita. Bila kita dengan Islam, Islamnya betul, nak Islam mesti faqih, mesti alim, mesti tahu. Sebagaimana disebut kepada kita, khiyaruhum fil Islam idza faqu. Sebaik-baik di zaman Islam apabila mereka faham. Disebut dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, bahkan banyak ada hadis riwayat yang menyokong sandaran, menguatkan hadis ini. Satu masa ni riwayat dari Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Diriwayatkan hadis, beliau beritahu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di mimbar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada para hadirin, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang ramai, ya ayyuhan nas, innamal ilmu bitta'allum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak lain ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu dengan belajar. Walaupun ada golongan majzub, disebut majzub. Majzub ni ditarik terus, ditarik majzub. Wali majzub tu 1000 dalam 1 lah. Satu dalam 1000. 1 dalam 1000 itu. Kalau semua duduk saja nak jadi wali majzub, tak pergi manalah kita. Mesti ada orang belajar. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Dan kefahaman itu mesti dengan tafaqquh, cari faham melalui orang yang faqih, yang alim, yang ada ilmu. Kita kena wujud. Ada satu tempat yang saya mengajar surau aja. Dulu saya mengajar 2-3 orang aja. Hari ni alhamdulillah bertambah jemaah. Dulunya tak ada aircon. Hari ni orang sponsor aircon berkat majlis ilmu. Bukan kita lah, maknanya bila saya kata kena sentiasa wujudkan guru-guru, ustaz-ustaz yang boleh mengajar, mendidik, tak putus-putus. Allah Ta'ala datangkan keberkatan yang lain, baru kita dapat imarahkan surau masjid kita. Masjid ni bukan tempat semata-mata sembahyang, kena ingat. Masjid ni milik orang Islam, dan orang Islam menjalankan aktiviti mereka untuk menambah iman, menambah ilmu, menambah faham.
Wal fiqhu bitafaqquh. Nak dapat faham mesti dengan tafaqquh. Ini kena tahu. Lalu Nabi SAW menyebut lagi, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk faham agamanya, Allah Ta'ala kehendaki untuk kebaikan bagi dirinya, Allah Ta'ala nak baik untuk dia, yufaqqihhu fiddin, nescaya Allah Ta'ala beri faham padanya dengan agama. Allah Ta'ala nak beri baik, Allah Ta'ala beri faham dengan agama. Itu juga maksud orang yang paling, manusia yang paling mulia, zuriat keturunan bangsa kabilah itu, nasab keturunan dia, yang dia faham, dia faqih. Kerana orang faqih ni ditakuti syaitan. Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan bin alfi abid. Kata Nabi SAW, seorang yang faqih, yang alim, ada ilmu, lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Bayangkan ahli ibadah kumpul 1000 orang, kuat ibadahnya, syaitan tak takut apa syaitan tak takut. Tapi seorang faqih yang alim, ada ilmu, syaitan takut. Ini dia. Sebab tu orang yang membuat islah, kebaikan, mengajar, ini syaitan takut. Kalau dia ibadat diri dia sendiri, syaitan tak takut, syaitan ganggu lagi. Contoh, kalau kita sebut Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sembahyang kan, syaitan berkerumun nak ganggu kita sembahyang. Ini kerja syaitan ni. Allahu Akbar, padahal Allahu Akbar sebut Allah, dia ganggu kita. Tapi bila kita azan, itu penting azan ni, syiar azan, Allahu Akbar, cabut lari syaitan semua. Ni ajak orang sembahyang, syaitan cabut lagi. Bila tengah Allahu Akbar, syaitan ganggu pula. Ini dia. Menunjukkan kita kepentingan ilmu, kefahaman itu. Ini juga merupakan hijrah. Ini juga merupakan hijrah. Nak faham ilmu ni hijrah. Kekuatan Islam terletak pada kefahamannya. Baru datang keimanan. Nak iman mesti dengan ada ilmu, faham. Maka kita boleh melaksanakan. Kita ada ilmu akidah, faham akidah. Kita ada ilmu fiqah, faham fiqahnya. Ada ilmu tasawuf, faham tasawuf, akhlak, moralnya. Baru kita tahu moral, akhlak. Walaupun banyak agama ada moralnya, tetapi moral yang paling besar adalah moral baginda SAW, sebagaimana disebut juga oleh Frank Rosenthal. Dia kata apa? Anna syakhsiyatar rasul kanat khattan fasilan wadihan fi kulli majrat tarikh. Dengan maksudnya, sesungguhnya peribadi syakhsiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu imbuhan yang terperinci, fasilan yang terperinci, wadihan yang jelas, fi kulli majrat tarikh, pada semua perjalanan sejarah. Maka kita nak mengambil sejarah yang hebat mana? Mestilah melihat kepada syakhsiah Nabi SAW berdasarkan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawasanya engkau wahai Muhammad sesungguhnya mempunyai akhlak yang teramat mulia. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, demi sesungguhnya adalah Rasulullah pada Rasulullah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Macam mana kita nak ikut contoh tauladan yang baik? Liman kana yarjullah, syarat pertama mesti mengharap kepada Allah, mesti harap kepada Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan juga hari akhirat. Kita kena percaya segala perkara yang kita buat ada dosa pahala. Ni matematik. Sebelum ajar anak matematik, kena ajar matematik ni dulu. Buat baik dapat pahala, masuk syurga. Buat jahat dapat dosa, masuk neraka. Matematik ni kita kena ajar pada anak bangsa kita yang Islam, yang faham. Kena ajar ni matematik ni. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Maka barang siapa beramal dengan baik seberat zarah yang kecil, nescaya dibalas baik. Barang siapa beramal seberat zarah yang buruk, dibalas buruk juga, setimpal dengan pembalasan Allah Azza wa Jal. Penting kita mengetahui untuk mendidik anak bangsa masyarakat kita, semua golongan masyarakat. Ibu bapa ni terutamalah ibu bapa. Kadang hari ni ibu bapa tak ada masa dengan anak-anak. Sibuk memanjang. Saya pun mengaku saya sibuk memanjang, tak ada masa dengan anak. Tapi kena tahu di zaman ini. Di zaman ini, komputer dia kena perhati kita. Dia tengok apa. Telefon bimbit dia kena cek di zaman ini, kena perhati. Sebab disebut dalam hadis baginda SAW, riwayat Abu Ya'la, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang dilahirkan atas fitrah agama Islam. Fitrahnya Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapanya lah yang ubah jadi Yahudi, jadi Majusi, sembah bulan, bintang, matahari, jadi Kristian. Nauzubillah min zalik. Hari ni walaupun kita tengok anak tu Islam, namanya Islam, tapi adakah dia beramal dengan Islam? Adakah kita didik solatnya, sembahyangnya, kita didik itu? Ini makna hijrah yang mesti kita wajib kita faham. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, warrujza fahjur, dan kejahatan itu maka hendaklah engkau jauhi. Dalam riwayat, dalam tafsir Al-Jalalain menyebut, dengan maksudnya warrujza. Rujza ni kejahatan, benda yang kita kena cegah. Nabi SAW maksudkan patung-patung berhala, termasuk patung berhala. Hati kita, jiwa kita ini sembahan yang lain daripada selain Allah. Fahjur, kata Allah, fahjur, berhijrahlah. Maka kita kena sentiasa hijrah, keluar daripada perkara maksiat, perkara jahiliah, kepada cara Islam, gaya Islam. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kata Nabi lagi, berdasarkan surah Fatir menyebut juga, dan hanya tak lain yang takutkan Allah di kalangan hambanya para alim ulama. Yang paling takut dengan Allah para alim ulama. Kata Nabi, walan tazala ta'ifatun, tidak henti-henti satu puak min ummati, di kalangan umat aku ada satu puak, satu golongan, alal haqqi zahirin, atas jalan kebenaran, zahirin, menzahirkan Islam. Dikala orang pelekeh Islam, benci Islam, ada puak golongan yang menzahirkan Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama itu dapat zahir, agama Islam zahir, mengalahkan agama yang lain seluruhnya, walaupun golongan musyrik yang membenci, tak suka. Allah Ta'ala akan zahirkan agama Islam melalui golongan di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, terus menerus menyampaikan Islam, memberi faham, menyelamatkan ummah ini hari ni. Kita ni kalau kita soleh, baik, orang suka kita, sembahyang, puasa, zakat je. Tapi bila kita islah, betulkan orang, ahli maksiat tak suka, orang yang tak nak kepada Islam ni tak suka. Kita akan hadapi golongan macam ni. Sebab kita islah, membetulkan mengikut cara macam mana? Caranya tidak lain dan tidak bukan melalui kitab Al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang dijelas secara ijma' dan kias oleh para alim ulama kita. Maka kita tak faham apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, maka kita memerlukan secara ijma' dan kias oleh para alim ulama yang mendidik masyarakat kita. Ini kita kena faham, kerana mereka lebih kenal apa yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana detik di awal perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, bila dakwah baginda ditolak di Taif,
oleh penduduk kaum Thaqif, menolak perjuangan baginda SAW, dakwah baginda sampai baling batu. Luka tubuh suci baginda SAW. Di mana selepas itu baginda kembali ke Mekah. Bila di musim haji, datangnya kabilah-kabilah Arab yang nak buat haji ni, ada kemah-kemah dia, kabilah-kabilah. Ada kabilah di Yathrib. Maka baginda SAW datang ke kemah tersebut berdakwah secara jelas. Dakwah Nabi SAW pada masa tu, Allah Ta'ala perintah dakwah secara terang-terangan. Masa dakwah secara Syria itu bukan maksud dakwah Syria ni, maksudnya tak jelaskan, jelas. Jelaskan juga, terang. Kaedah ulama sirrut tanzim wa alaniyatud dakwah. Dia punya perancangan Nabi itu tersembunyi, dakwahnya tetap jelas. Ini maksudnya. Maknanya bila nak sembayang nyorok-nyorok, tapi sampaikan Islam secara rumah bisik-bisik ke apa, sampaikan cara begitu. Tetapi bila Allah Ta'ala perintah dakwah secara terang-terangan, Nabi berhadapan tekanan yang sangat hebat. Nabi SAW dapat tekanan bila musim haji, satu musim haji sebelum kepada hijrah baginda SAW, perancangan Nabi dan para sahabat untuk nak cari satu tempat untuk berlindung, untuk membina negara. Maka cari kabilah kaum yang boleh terima untuk baginda SAW dan orang-orang beriman yang ada di Mekah untuk berada di tempat yang dapat menunjukkan model Islam Al-Madinah itu. Maka ada satu kemah, Nabi bertemu dengan puak kabilah itu. Nabi mengatakan, ya Bani Fulan, inni Rasulullahi ilaikum ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa an takhla'u ma ta'buduna min dunihi min hadhil andad wa an tu'minu bi wa tusaddiqu bi wa tamna'uni hatta ubayyina anillahi ta'ala ma ba'athani bih. Ini riwayat Imam Ibnu Yaqub dalam Sirah An-Nabawiyah. Juga banyak riwayat yang lain, berbeza dari sudut lafaz, maksudnya hampir dekat semakna. Kata Nabi SAW, ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, kaum Bani Arab ni, dia satu kabilah tu disebut Bani ni. Bani ni anak penak, zuriat keturunan, macam Bani Israel. Israel ni nama Nabi Yaqub. Bani Israel, Nabi Yaqub, zuriat keturunan daripada Israel. Melahirkan bangsa yang dipanggil bangsa Yahudi. Sama juga Bani Muttalib, melahirkan zuriat keturunan daripada Muttalib. Mungkin di Parit Raja ni, mungkin kalau kita tengok, barangkali ada kerabat yang besar, yang asal, yang dulu buka Parit Raja ni. Mungkin ketua kampung tahulah ni, pengurusi surau mungkin tahu. Tanya orang lama-lama, siapa yang buka kampung Parit Raja Darat ni, contoh. Tanya, yang dapat maklumat. Jadi kita akan dapat kesan siapa yang buka, berapa orang. Tak ramai biasanya, tapi orang ni lah membiak-biak, dia beranak. Kahwin dapat anak, membiak. Nabi SAW bangga dengan umatnya yang ramai kan. Disebut dalam hadis, tazawwajul wadud al-walud. Berkahwinlah kamu dengan orang yang boleh, yang bersifat al-wadud, kasih, mesra, sayang, menyayangi. Al-walud, yang boleh lahirkan anak ramai. Kata Nabi SAW, fa inni mukathir minal umam yaumal qiyamah. Aku rasa bangga daripada umatku besok di hari kiamat dengan umat yang ramai. Nabi rasa bangga. Maka wujud Parit Raja Darat, ramai kelompoknya, campur semua. Jalan Datuk Haji Kusai, berapa ribu ramai, sampai ribu tak tahulah. Tapi ramai, ini kerabat. Maka disebut kepada puak tersebut, Nabi mengatakan, ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, Bani si Anu, si Fulan, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, diutus kepada kamu. Terang, jelas Nabi kata, aku ni Rasulullah, diutus kepada kamu. Jelas, Nabi tak sembunyi. Ya'murukum an ta'budullah
wala tusyriku bihi syai'an. Allah menyuruh kamu supaya kamu menyembah Allah dan jangan kamu mensyirikkan dengannya sesuatu yang lain. Ini konsep Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Menyuruh supaya sembahlah kamu kepada Allah dan jauhilah perkara taghut, perkara sembahan selain Allah. Sembah patung berhala, sembah syaitan, sembah jin, sembah makhluk, sembah yang lain selain Allah. Jangan syirikkan Allah. Lalu Nabi mengatakan, wa antakhla'u ma ta'buduna min dunihi min hadhil andad. Tinggalkan apa yang kamu sembah, kepercayaan karut-marut. Ada kadang-kadang tradisi orang Melayu Islam kita yang boleh kita ikut orang lama-lama, dia panggil petua, boleh. Ada yang boleh ikut, yang tak salah syarak. Ada yang mengarut, tak boleh ikut, jangan ikut. Kita belajar kitab lama-lama dulu, kitab tauhid sekolah agama negeri Johor dulu kita belajar. Di mana antara khurafat ni, perkara syirik ni, bunyi burung, kuek kuek kuek, bunyi burung. Ada orang meninggal ni, tak boleh. Percaya benda-benda macam tu, na'udzubillah min zalik. Jangan. Ada juga kadang orang lepas bersalin, pantang, orang tua-tua kita ajak. Dia kata apa? Jangan banyak minum air. Padahal doktor suruh minum air banyak. Dari sudut kesihatannya, ini bercanggah. Dia kata jangan mandi. Jangan pandai-pandai nak mandi. Tak mandi jadi apa? Orang pantang. Lepas tu suami tak tidur sebelah, marah pula. Ini kedoktoran, kena mandilah. Ada kepercayaan karut tak boleh kita ikut. Ada yang tradisi amalan yang boleh kita ikut, amalan yang baik. Majlis tahlil, kenduri yasin, okeylah yang kita buat. Amalan-amalan masyarakat kita. Time raya ziarah kubur kan, sebab masa tu kan ramai kita ziarahlah kubur. Walau ada disebut dalam satu riwayat, jangan jadikan apa hari raya kamu itu kubur. Maksudnya apa? Kena faham. Sama juga dalam rumah jangan jadikan rumah kamu itu kubur. Maksudnya rumah yang tak dibuat sembahyang, tak zikir. Itu maksudnya tak ingat mati kan. Itu maksudnya. Sama juga kita ziarah kubur, apa dia punya kaedah al-umuru bimaqasidiha. Apa setiap perkara itu dengan tujuan dia, niat dia, apa yang dibuat. Maka kalau tujuannya kena dengan syarak, betul lah dia ziarah kubur untuk ingat mati, ajak anak beranak ingat mati ke kubur. Ini tak apa. Ini kena faham. Bukan maksudnya jadikan hari raya itu kubur, kena faham. Kubur memang suruh kita gembira, tapi maksud gembira tu gembira di sisi Allah. Gembira di sisi Allah, mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah. Ini maksud gembira. Bukan gembira sampai melakukan perkara yang melampaui batas. Ini kita kena faham. Lalu Nabi mengatakan, tinggalkan apa yang kamu sembah daripada selainnya, daripada selain Allah, daripada sekutu-sekutu, tandingan-tandingan atau apa saja. Tinggalkan. Lalu Nabi kata, wa antu'minu bi, dan supaya kamu beriman denganku. Maknanya ikut, beriman denganku, percaya aku tu Rasulullah, beriman dengan aku. Jelas Nabi sebut, wa tusaddiqu bi, membenarkan aku, supaya benarkan aku. Wa tamna'uni, dan supaya beri perlindungan kepadaku, pertahankan aku, bela aku. Hatta ubayyina anillahi, sehinggalah aku jelaskan, aku terangkan dari Allah ma ba'athani bih, apa yang Allah utuskan, yang ini Allah sampaikan kepadaku dengannya. Maka tujuan diutus Nabi SAW sebagaimana firman Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utuskan di tengah-tengah kamu seorang rasul, yang rasul ini membaca kepada kamu ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyuci bersihkan hati kamu, wa yuzakki, menyuci bersihkan hati kamu, bersihkan, menambahkan iman kamu, suci bersih,
wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kamu dengan kitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kamu apa yang kamu tak tahu tentang hari akhirat, hari kiamat, azab kubur, kamu tak tahu. Baginda sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kamu. Ini dia. Maka kita hari ni beri penting konsep kita hijrah, sebagaimana di awal syarahan saya membaca firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya mereka yang beriman, mereka yang berhijrah, serta mereka yang berjuang pada jalan Allah, mereka itu mengharap Allah, mengharap rahmat Allah. Maksudnya apa? Tidak ada jihad tanpa hijrah. Ulama kita sebut tak ada jihad. Tak ada jihad tanpa kita hijrah. Jihad tu tak berjaya kalau kita tak hijrah. Hijrah melawan hawa nafsu kita. Hijrah supaya kita faqih dalam agama. Hijrah hari ni lebih baik daripada semalam. Tahun yang baru, semangat yang baru, azam yang baru, pasang azam, aku nak apa. Walaupun nanti barangkali ada yang dapat buat, ada yang tak dapat buat. Kata Nabi dalam satu riwayat, Nabi menyebut niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatan. Kalau dia azam, ada kekuatan, insya-Allah dengan azam kekuatan, walaupun ada banyak dia tak dapat buat, Allah Ta'ala beri pahala, beri kebaikan, beri rahmat, beri taufik. Kena ada azam, ada niat yang betul. Tak ada jihad tanpanya hijrah, dan tak ada jihad dan hijrah kalau tanpa kita beriman. Mesti beriman, kena yakin, teguh kepercayaan. Iman itu akidah sangat penting. Dan juga tanpa itu semua kalau kita tak mengharap kepada Allah. Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebut dalam satu hadis riwayat muttafaqun alaihi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath. Tak ada hijrah sesudah pembukaan kota Mekah. Maksudnya Imam An-Nawawi mengatakan tak ada hijrah bila dah ada negara Islam, dah ada daerah keislaman, itu sudah ada. Kita dah duduk di bawah negara umat Islam. Kita boleh sembahyang, boleh puasa, boleh amal Islam. Maka pada masa tu tak payahlah nak cari tempat lain. Oh, aku nak pergi Mekah lah, nak duduk sana terus. Tak, kita dah ada di sini. Bangunkan masyarakat kita dengan agama. Nabi menyebut walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi adanya jihad, adanya niat. Ni niat ni penting. Sebab tu kita ni diajar, kita belajar mana pun, tinggi mana pun, ajar anak didik kita niat dia belajar nak apa. Bukan kerana nak dapat kerja yang baik, bukan kebendaan, tetapi niat dia. Apa yang kita dapat, yang kita kerjakan itu, sama ada bidang apa, kedoktoran, kejuruteraan, keguaman, peguam, belajar undang-undang, peramal undang-undang, profesor ke apa ke, semua. Tak kira ilmu dunia, apatah lagi ilmu agama. Niat kita tidak lain dan tidak bukan, niat kita mestilah mencari redha Allah Azza wa Jalla. Dan kita ni sebenarnya apa yang Allah Ta'ala beri, kepandaian, kehebatan, pangkat, darjat, kedudukan kepada kita, sebenarnya kita kena bayar. Kena bayar. Bayarnya apa? Bayarnya adalah memberi keuntungan atau sumbangan kepada Islam dan umat Islam. Kita ni kena jadi orang yang macam tu. Apa yang aku boleh beri kepada Islam dan umat Islam? Walakin jihadun wa niyatun idza stunfirtum fanfiru. Maka apabila diperintah berangkat berperang, maknanya kita bekerja, apa saja yang kita buat, maka pergi. Semua itu untuk fi sabilillah. Tak mesti kita hari ni nak angkat senjata kan. Ada orang terlibat dengan kumpulan keganasan Daesh sebagainya kan. Sebab jahil, kebanyakan jahil agama, terikut tu sebenarnya. Tengok internet, tengok cepat jalan ke syurga, akhirnya
Dia sembahyang tak apa tak, nak cepat kena cari syahid. Dia terlibat dengan kumpulan-kumpulan macam ni, kumpulan yang tak faqih, yang tak ada ilmu. Ini dia. Lepas tu Nabi pesan, tak henti-henti umat aku yang terus-menerus menzahirkan agama Islam. Kata Nabi, fala nubali, fala yuba apa, wala yubaluna man khalafahum. Mereka tak peduli orang yang menyalahi mereka, memusuhi mereka. Wala man nawa'ahum, orang yang benci mereka, mereka tak peduli. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun, sehingga sampai keputusan Allah hari kiamat, mereka tetap terus dalam keadaan menzahirkan agama Islam, memenangkan agama Islam ini. Kita nak melahirkan generasi yang hebat. Hari ni kita lihat umat Islam ramai dalam dunia ni, ramai umat Islam, ramai betul. Hari ni kita lihat bagaimana di Amerika, di Eropah, barat sana ramai orang masuk Islam. Allah Ta'ala sempurnakan cahaya agama Islam. Gereja ni jadi tak laku dah, ada jadi muzium, ada dirobohkan jadi masjid. Kita dah tengok. Kita tengok juga kekayaan orang Islam hari ni. Kelab bola sepak tu, Manchester United, orang Islam punya dia beli. Apa tu, PSG Perancis punya tu, Germain apa tu, beli apa pemain terkaya dunia, Neymar tu, daripada Real Madrid dia beli tu, daripada Barcelona dia beli tu. Tahu juga ustaz Yelah, kita buka surat khabar, berita yang boleh bacanya sukan, buka belakang sukan. Sebab gol berapa tahu kita, 1, 2, 3, betul ni. Berita lain jangan terus percaya. Hari ni bahaya berita sekarang ni, sensasi sangat. Jangan berita apa pun, berita sukan insya-Allah. Kalau gol tu 2 biji lah. Semalam 3 biji, alhamdulillah. Maknanya betul kita tengok. Kita tengok orang Islam boleh beli kelab terkaya dia. Negara umat Islam, menara yang paling tinggi dalam dunia di Qatar, Emirat Arab Bersatu. Kaya, hasil bumi, pertaniannya, minyaknya ada pada orang Islam. Tetapi apa yang kita melihat kelemahan orang Islam sekarang? Ajaran Islam. Maka kita dihinakan oleh musuh-musuh kita hari ini. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan ajaran Islam. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu man aslama walahu aslama man fis samawati wal ard karha tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Kata Allah, maka apakah selain agama Allah yang mereka cari? Dan baginya menyerah diri, tunduk patuh makhluk yang ada di langit dan di bumi, dalam keadaan rela maupun terpaksa kepadanya mereka dikembalikan kelak. Maksudnya kita ni rela pun atau terpaksa, kita tetap menyerah diri, tunduk patuh kepada Allah. Contoh, disuruh sembahyang, wajib sembahyang. Kata tunggu ikhlas baru nak sembahyang. Ada orang gitu. Nak sembahyang pun tak ikhlas, nak buat apa baik tak sembahyang. Ada juga perangai begitu. Sembahyanglah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sehingga sampai kepada muka keyakinan. Sampai hari keyakinan, maksud sampai mati. Maksudnya sembah Allah, beribadat kepada Allah sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah Ta'ala datangkan khusyuk dalam hati, datangkan ikhlas. Yang penting kita beramal dulu setakat mana yang kita boleh buat. Yang wajib kita buat, wajibkan diri, rela maupun terpaksa. Tambah perkara yang sunat kita buat. Yang sunat tu kita tak tahu, perkara yang sunat kita buat, barangkali itu yang mencampakkan kita ke dalam syurga. Dengan syarat yang wajib tu buat dululah. Jangan banyak buat sunat, wajib tak buat, neraka kita. Na'udzubillah min zalik. Ini kita kena faham betul. Beramal sungguh-sungguh, beribadat sungguh-sungguh. Beribadat pula dengan ilmu, faham, belajar. Ini yang selalu saya suka tekankan. Kena belajar. Kena belajar. Sampai mati, sampai lihat lahat, belajar. Belajar nak sebut dalam satu hadis, riwayat yang lemah, belajar sampai negeri Cina. Jauh kan negeri Cina. Belajar sampai liang lahat. Ini diajar pada kita. Kena belajar, kena faqih, kena alim. Baru kita selamat dunia dan akhirat. Ini maksud hijrah yang saya nak sampaikan hari ini. Jadi rasanya setakat itu, maaf keterlewatan masa. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bihayatil ulama'il amilin. Allahumma ahyina bihayatil ulama'il amilin. Allahumma ahyina bihayatil ulama'il amilin. Wa amitna bimauti syuhada. Wahsyurna fi zamratil awliya. Wa adkhilnal jannata ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa uqulana wa absarana binuri hidayatika wa hikmatika wa jalalika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Tuan Haji Mat Ilham atas ceramah Ma'al Hijrah pada malam ini dan untuk tahun ini. Majlis mohon ribuan ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan, kelemahan dan kesulitan. InsyaAllah pada tahun-tahun yang akan datang kita akan bersama lagi bersama Ustaz. Setelah ini kita akan berikan solat isyak. Lepas tu kita ada jamuan dan bersuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.